Buka dulu. Okay, bagi running 2 minit, 1 second boleh cakap. Hai semua. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam PKP. Kami masih dalam suasana PKP. Pada anda semua yang sentiasa menantikan, yang masih menantikan kemunculan semula kami yang seperti kami janjikan pada tahun lepas, penghujung tahun lepas, yang mana kami akan kembali untuk tahun 2021. Jadi sebelum kita mulakan program kita pada hari ini dengan tema kecoh-kecoh tani, jadi saya ingin menjemput dulu wakil pengurusan daripada Pusat Transformasi Komuniti Universiti UPM untuk memberi sedikit kata aluan sebelum kita teruskan program. Harap anda semua bersabar. Saya jemput wakil pengurusan untuk sedikit ucapan aluan. Okey, terima kasih Puan Nafisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat datang ke satu lagi program yang sangat menarik yang dianjurkan oleh UCTC UPM, iaitu program Kecoh-Kecoh Tani, dan kami akan memberikan satu demonstrasi yang sangat baik tentang DIY, do it yourself hydroponic takung. Program pagi ini memang kecoh, memang sangat-sangat kecoh. Jadi sangat menarik. Banyak ilmu, banyak kemahiran yang boleh kita pelajari. Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti program kita pagi ini. Saya Prof. Madya Dr. Muhammad Nizam Usman, Timbalan Pengarah UCTC. Bagi mewakili pengarah UCTC yang berbahagia Prof. Dr. Do Teck Chuan, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai program kita pagi ini. Saya yakin banyak ilmu yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapati daripada program pagi ini, dan bila dapat ilmu tu kongsi-kongsikanlah dan cuba-cubalah menanam menggunakan teknik yang kami akan anjurkan sebentar lagi Dan bila dapat ilmu tu share lah dengan rakan-rakan, dengan jiran. Bila dapat hasil tu share sikitlah kepada jiran, komuniti dan sebagainya Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim UCTC dan syabas kepada tim UCTC yang menganjurkan banyak program pertanian, program ilmu, program latihan kepada semua komuniti. Jadi selamat menonton kepada semua dan insya-Allah kita jumpa lagi. Puan Nafisa. Itu dia tadi sedikit kata aluan daripada pihak pengurusan UCTC UPM iaitu Profesor Madya Dr. Nizam Osman. Jadi seperti yang anda tunggu-tunggukan, kami tampilkan hari ini untuk topik kecoh-kecoh tani dengan tajuk hari ini DIY hydroponic takung seperti yang anda lihat yang di depan saya ini. Jadi bersama saya hari ini saya tampilkan ini staf daripada UCTC juga. Khabar baik. Khabar semua. Ini anda bersama dengan saya Nafisah Awam, pegawai pertanian daripada UCTC UPM, dan saya Mahani daripada pegawai pertanian dari UCTC UPM juga. Ya, kali ini kami bersiaran secara langsung bersama anda menerusi Facebook UCTC UPM, Facebook Universiti Putra Malaysia. Jadi saya rasanya mungkin penonton tak sabar kan. Ramai yang share-sharekan program ni. Anda boleh share-sharekan lagi program kami. Kita boleh kongsi maklumat, idea hari ni Puan Mahani. Bukannya kita saja nak tunjukkan pada semua, tapi anda juga boleh komen. Boleh komen kalau kata anda pernah buat. Boleh juga nyatakan apa jua persoalan atau pertanyaan berkaitan dengan hidroponik di ruangan komen. Nanti di akhir nanti kita akan berikan juga satu link untuk register pendaftaran. So anda boleh juga masukkan di link register pendaftaran dan anda akan dapat ECJ penyertaan selesai mendaftar nanti, okey? Itu ya. Jadi pastikan anda terus bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Puan Mani, apa dia? Hari ni kita berada di mana ni? Kita berada di hari ni. UCTC UPM. Di hadapan bangunan bangunan jaringan industri dan masyarakat. Okey, kali ni kita nak suasana yang lain sikit daripada daripada tahun lepas. Ini suasana yang lebih segar, lebih meriah. Dan terasa panas. Patutnya biasanya kita menanam bertani ni di waktu pagi. Ini sedikit pagilah. Ada tengah sedikit pagi. Tak apa. Pastinya anda terus bersama dengan kami.
Betul. Mm-mm. Jadi untuk rancangan kita kan yang terbaru ada sekarang kali kita kita tahu ni. rebranding kan. Kita Okey, apa dia? Dah bisa. apa tema ni? Okey, jom kecoh tani. Okey. Kita ke bawah kali yang lebih segar kan. Kita bagi trending sikit kita punya program pada kali ni. Okey. Okay. So saya rasa penonton mungkin dah tak sabar Tunggu, kot kan tunggu apa tunggu. benda lah. Asyik dengar je solutif kita ni pagi-pagi ni kan. Cepatlah kot kan. Okey. DIY hidroponik takung, sistem betul. satu sistem yang Paling mudah. paling mudah tanpa tanah. Sistem tanpa betul. tanah kan. Okey. Mungkin Jadi kita boleh terangkan lagi Puan Okay, Mahni. kalau kat sini kalau anda lihat ada saya bawa 3 jenis takung DIY hidroponik yang kita boleh buat sendiri di rumah dengan kadar kos yang murah menjimatkan. betul. Satu takung ni kalau kita kira kos dia lebih kurang dalam 10 hingga 15 ringgit je. Berbanding kalau kita beli di luar harga dia lebih mahal. So dengan keadaan pandemik sekarang ni kan PKP, kita buat sendiri lagi menjimatkan. Dan untuk hidroponik ni dia ada satu alternatif bagi penanaman yang kawasan kita duduk rumah yang dia tak ada tanah kan. Kawasan yang terhad. Lepas tu tanah pun kecil. Ada balkoni je kan kat ruang Kalau depan. kita duduk apartmen ataupun rumah pangsa lagilah susah nak kan ada balkoni belakang ataupun depan. nak angkut tanah naik atas. Lagi-lagi kalau lift dah rosak. Satu masalah juga. Jadi dengan idea membuat DIY hidroponik ni kita boleh ada sumber makanan terutama sayur-sayuran yang berdaun di rumah. Nak masak kita just petik je. Terus masuk nak kuali. masak asam pedas kan. Kita buat daun kesum. Terus masuk periuk. Ya, daun kesum ni kebanyakan orang susah sangat nak tanam. Dia kata tanam mati tak jadi apa semua. So salah satu alternatif kita guna DIY hidroponik takung. Kalau ikutkan hidroponik takung ni, hidroponik ni ada banyak sistem. Ada lebih kurang 8 sistem macam-macam nama. Berbagai sistem. Apa lagi kan. Saya pernah sharekan pada sesi slot kita pada 2 minggu lepas. 2 hari bulan 2. Boleh tengok. Anda juga boleh dapatkan kan maklumat tersebut, nota-nota tersebut di laman web Senet dan juga UCTC. Okey. Di YouTube juga kan? Ya, kita YouTube juga pun ada. Ada masukkan di Kita dalam pun YouTube. ada juga dah share di Facebook UCTC. Kat situ ada saya dah sharekan secara teori. So hari ni kita akan buat secara praktikal. So kalau kat sini kan ni pokok-pokok yang saya sendiri tanam di rumah sebenarnya ni. Jadi senang bila nak masak kita terus petik. Okey. Nak macam mana nak buat sistem DIY takung hidroponik ni? Okey, jom kita buat do it yourself kan. Do it yourself. Do it yourself je. Murah dan menjimatkan. Siapa pun boleh buat. Sampai boleh buat bersama keluarga, bersama anak-anak. So di sini di depan kami Puan ni. Nafisa. Apa kata? Kita nak suruh Puan Nafisa pula yang buat kan. Okey, macam mana? Okey. Kita sama-sama buat. Kita sama-sama buat kan. Jadi kita demo. Okey, first thing apa tajuk hari ni? Untuk mula-mula media semayan, okey? Untuk media semayan, kita nak buat kita akan gunakan span sebagai media semayan. Ini yang paling simple paling simple, paling jimat. Okay. Selain pada kita guna span, kalau kat rumah ada span tali mop biasa, tali mop ataupun ada kain flanel ataupun ada benang, kapas pun boleh gunakan. Tali mop yang kita mop lantai tu. Tapi tali mop yang bersih, jangan tali mop yang tanam. Beli baru lah kan. Yang bersih tu. Kemudian selain pada itu kita boleh guna juga rock wool. Boleh guna pelat, leka ball. Itu antara media yang tu dia boleh dapat dekat kedai pertanian lah ataupun platform e-dagang. Kalau saya cakap lagi kan macam promosi pula kan. Okay. So biasanya dia ada juga dalam bentuk yang besar macam ni dia dapat dua. Harga dia RM2.10 je. Untuk saiz ni Ya. Dia ada juga lagi saiz besar. Kalau lah kita nak buat dalam kuantiti yang banyak, boleh saiz besar lah. So dapat dua. RM2.10 ni boleh dapat dua. Kita pakai sikit je. Okey, untuk permulaan ni kita nak buat media untuk semayan biji benih. Okey. Kita ukur lebih kurang dalam 3 ke 4 cm lah. Okey, saiz dia. Yang macam ni yang kita dah ukurkan ni, lebih kurang 4 cm. Ada kurang. Juga orang guna kadang dia pakai satu inci pembaris, boleh, satu pembaris.
Ah. kena tengok jugalah Ah. pot yang kita akan gunakan Okey. lah kan. So kita buat garis kan? Kita buat Okey, garis sini, kemudian nanti Puan Nafisa boleh okey, potong. kita potong Potong jangan sampai putus. kita potong. Sebabnya Ini pun kita dah potong sikit macam ni lah ada lagi yang belum contohnya. potong tu. Okey, yang tak terpotong kita potong Memang segi kita empat nak ni beri Puan Nafisa kerja Mm-mm. lebih sikit hari ni. So dia potong memotong hari ni. Okey, Jangan kita baik-baik potong. jangan potong tangan pula. Okey, gunakan pembaris ni kita potong. Jangan sampai Ah. potong. Okey, kita potong Potong sikit ke bahagian supaya atas. nak mudah kita nak letak biji benih dan menguruskan. Okey, nampak? Itu kan. Okey. Sebab nanti kita nak gunakan, kita nak potong-potongkan kotak-kotak Okey. ni. Kemudian, buatkan garis-garis Sekarang atas kita dia. nak letak Potong. biji, Sebab untuk nak letak biji benih benih. lah. Kita nak selitkan. Sama ada kita gariskan atas tu ataupun kita buat lubang. Kita cubit sikit, kita buat garis lubang je pun kat boleh. atas ni nampak je. Baik-baik. Sikit je. Sikit je. Nak tunjuk Potong kan. sikit je. Macam-macam anda boleh potong je macam mana pun kan okey. kat atas ni. So dah X potong ke. semua. Okey. Tak payah ke pembaris, pakai biasa je. Okey. Ataupun kita boleh cubit tadi macam Puan Cubit je kat cubit. sini. Kat tengah ni kan. So nampak macam lubang. Untuk kita Pun boleh. masukkan benih Okey. nanti. Untuk set takung ni, Okey, cubit yang ni. kita yang sesuai, kita tanam pokok-pokok sayur yang jenis berdaun. Contoh kangkung, sawi, pakcoy, Yang dekat salad, depan-depan ataupun herba-herba macam daun kesum, pudina, Yang bayam mudah lah. Brazil, pun sayur boleh. berdaun. Berdaun. kita panggil. Untuk Memang ni, dia berdaun je. dia tak sesuai untuk yang jenis berbuah lah. Kalau jenis berbuah tu kita kena pakai takung yang lebih besar sikit Lebih ataupun kita besar. guna polybag yang kita kata guna sistem fertigasi. Macam tu, okey? So So, teknik tambahan lah so, kalau berbuah tu. bila kita dah potong yang span ni, kita rendamkan dulu bagi kita basah. basahkan. Kita Rendam basahkan dulu. lah. Rendam ni kita gunakan air pipe saja. Air pipe biasa. Biasa je. Senang je. Kita buat senang je kat rumah. Supaya dia betul-betul basah. Kita letak Basah sikit dan ini mudah. hasil yang benih okey. tadi ya. Okey. Okey, kita Okey. rendam-rendam. Okey, dah Asal rendam maksud agak-agak dia dah basah lah. basah tu. Kemudian baru kita letakkan Kita biji benih. keluarkan balik. Okey, untuk hari ni saya akan gunakan biji benih Greenworld Pak Choy putih, fan Pak Choy. Anda boleh Okey, beli je lah ni brand-brand boleh apa beli. pun. Tak kisahlah brand mana pun kan. Kita boleh dapatkan di kedai-kedai pertanian secara online, kedai-kedai eco pun ada jual untuk ni. Okey, untuk hari ni kita akan buat tanam sayur ni, sayur fan Choy putih. Okey, Pak Choy sawi putih lah sebenarnya, sawi Pak Choy putih. Sawi lah kan, sawi. Okey, Okey. setiap lubang tu letakkan 2 ni hingga 3 biji benih. Benih Pak Choy tadi ni. Kita ambil je. Okey. Ambil lah. Sebab tangan kita basah tadi kan. So kita tekan sikit sebenarnya. Ambil sikit letak. Okey, selitkan dia dalam 2 hingga 3 biji. Kita selitkan. Boleh? Okey. Selitkan. Masukkan. Okey. Tambah satu lagi. Takut biji benih tu tak bernas sekarang. Sekarang hidup tak hidup pula kan. Jadi kalau ada 2 biji. Sekejap Okay, jadi kalau ada kata 2-3 biji tu lebih mungkin selamat lah. Ada yang hidup, ada yang tak kan, sebab biji benih pun ni kita Ini kena pun tengok yang juga. tadi kita cubit tadi, just letak je kan. Kita masukkan je macam ni, selitkan dia je. Kalau anda nak guna forceps pun boleh juga. Ya. Kan? Tapi kalau forceps tu apa ya? Tapi tak ada pula contoh kat sini kan. Pengepit lah. Pengepit yang kecil tu kan. Lah kan, kata kita tak tahu pula apa forceps tu kan, nak buat tak ada forceps kan tak jadi itu pula senang. kan. So kita ajar yang tak perlu bahan-bahan yang kritikal kat Susah. rumah. Okey, kita pastikan semua masuk lah. Lekat-lekat dah dia untuk ni. Tapi sebenarnya tangan basah sebenarnya dia lagi senang lah bila kita nak masukkan. Dah, kita Okey. masukkan macam tu lah tadi kita masukkan semua. Okay, Semua lubang lah. Kena ingat lah lubang-lubang yang dah masuk kita mulai daripada atas ke bawah. dah Sayang nampak. jugalah kan kalau kita tak penuhkan. Okey, ni semua kita dah masukkan biji Kita dah benih. masukkan. Kemudian kita rendam balik dalam bekas yang Kita tadi. masukkan balik. Okey, kita biarkan dia nampak dia rendam, Terendam tu. terendam. Okey. Pastikan sepan tu sentiasa basah. Ya, tapi kalau kita rendam macam ni, kita tak risau dari segi nak siram ke apa tahu sebenarnya. Jadi bila kita rendam ni, apa perlu kita buat? Kita tutup, kemudian Dan kita kita tahu keperluan yang ada. semua kan raja shopping kan online, kejap-kejap nanti ada je yang barang kita order sampai kan. Ya, Gunakan betul. plastik yang ada Hitam lah, hitam, gelap lah, gelap kan. plastik yang kata ni apa ni yang kita beli parcel tu. Ini parcel tu lah, parcel post tu online kan. post tu. Online post. Okey.
Okay, Yang ada kita kat nak rumah tu kan. masukkan kita punya benih semayang ni ke dalam ni tak? Okey, ni kita panggil sebagai teknik heating. Okey, teknik heating ni adalah kita nak pastikan kita nak bagi biji benih tu cepat bercambah. Okey, untuk biji benih sayur-sayuran ni dia kita gelapkan dia ataupun kita masukkan di dalam gua ni lebih kurang 3 hari. Ingat 3 hari, jangan je. lebih sangat Jangan lebih. Kalau lebih nanti jadi togel. tak dapat cahaya dia, kesian dia. Kan kita nak tambahkan dia. Okey. Nak bukakan dia Ya. punya Jangan biji lupa tu kan. tulis. Dia akan Tarik. bagi. Tulis apa yang kita Hari ini kan. Okey, Pak hari ini Choy. 17 apa? Pak Choy nama. Pak Choy ini berapa bulan? 17 17 bulan Februari. 2. Kan? Okey, kita supaya kita ingat bila kita semai dan benih apa yang mungkin kita semai banyak biji benih kan. Kita tak tahu, kita lupa. Ya, betul. Baca nak kena ingat kan sekarang ni. Nama saya tu pun sebaiknya tulis. Nama sayur dan tarikh itu yang penting. Okay, so kita biarkan je. Letak di mana, letak je dekat tepi rumah, kawasan bertutup pun tak apa, tak ada masalah. Dalam Okey, 3, ingat 4 3 hari saja 3 hari. untuk daun Okey. So Dah nanti selesai. bila dia dah lepas 3 hari Semayan kita ni, ini semayan. dia dah bercambah. Ni mula bercambah. Okey, kita letak kat mana tau? Kita keluarkan bagi dia cahaya. Kita buka Keluarkan. Okey, kita buka. Kita buka bagikan dia plastik cahaya. tadi. Kita buka plastik tadi, pastikan anda buka jangan lupa. Jadi kita okey. letakkan pada cahaya supaya pokok tu lebih hijau, cantik dan lebih besar lah. Kalau tak ada boleh. togel lah. Itulah Togel dia dah perlukan proses fotosintesis Ya. kan. Untuk Ingat. keluarkan daun. Pokok ni dia perlukan ABCD. A tu air, ABCD. B tu baja, C tu cahaya dan D tu Cahaya. doa. Okey. Ya Allah. Suburkanlah pokok aku. Okey. So dia dah bercambah, kita letak tepi dulu. Okey. Sekarang ni kita nak buat set Okey. takung dulu. Okey, set Untuk takung. set takung, yang penting kita buat cover atas Cantik dia. kan hari ni Okey? kita warna-warni. Kadang kita nak tengok juga kan, kita nak tengok hijau, kita nak tengok pokok kita warna-warni. Nak tunggu pokok ni warna kuning merah susah nak dapat. So kita gunakan takung kita tu kita warna-warnikan. Kita ceriakan. Kita meriahkan laman dapur kita. Okey, untuk buat atas dia, cover atas tu, sama ada kita boleh guna polystyrene ataupun kita guna ni kita panggil corrugated board ataupun infra board. Okey, kat mana nak beli? Kat mana ni nak beli mama ni? Kan semua mesti orang tanya. Okey. Kat mana nak dapat? Okey, ni bukanlah nak promosi tapi memang ada kedai-kedai alat tulis. Okey, contoh Popular dan juga kedai DIY pun ada. DIY dia itu selain senang pada polystyrene nak lah. Ini selain selain selalu pada kalau biasa polystyrene. kita nampak polystyrene warna putih kan. Yang ni tapi kita dia dapat, sebenarnya paling bagus memang guna yang warna putih lah, polystyrene. Sebab dia ada pantulan cair. Tapi kalau kata susah nak dapat, yang ni mudah dan yang bagusnya dia tahan lasak. Berulang kali dan dia tak ada lumut tau. Kalau polystyrene tu ada mudah lumut dia dah. berlumut Ya, kan. itu yang masalahnya. Dia tukar colour lah. Jadi kalau kita beli yang besar ni, kalau kecil ni saiz dia baru dalam RM1.80. Kalau kita beli yang saiz besar, kita boleh dapat dua. Harga dia dalam RM3.70. Lebih kurang macam kita tu. boleh buat dua Dapat takung dua. lah. Dua okey. takung. Jadi bila kita ada benda ni, Bot ni asalnya tak ada berlubang sebenarnya macam ni. Jangan pula nanti yang pergi cari yang bot ni yang berlubang kan. Pening pula kedai kita buat buku tu. sendiri. Dia asalnya macam ni. Asalnya macam tu. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak ni. Sebelum kita lubangkan ni, kita susun dulu. Okey, kita susun dulu. Ini pot untuk kita letakkan semayan tadi yang akan tumbuh ni lah. Dia net pot, dia beza. Dia ada jaring tepi. Dia harga dia dalam lebih kurang saya rasa RM5 untuk 10. Dia kurang lah harga dia macam 50 sen, 40 sen. Kalau kita beli banyak dia murah lah. Kan? Okey, so untuk net pot ni kita susun dulu. Okey, kita kena tengok juga jenis tanaman yang kita tanam tau. Sebabnya ada tanaman kalau kita tanam yang macam sawi giant besar, kita tak boleh letak rapat macam ni. Mungkin kita boleh hanya letak 5 saja. Okay, kita boleh letak 5 saja kan. Kalau kata kita nak buat sayur sawi Jepun, sawi giant yang besar tu. Tapi kalau kita nak buat pakcoy ni dia kecil sikit, so kita mungkin boleh rapatkan. Kita macam main puzzle lah pula kan hari ni. Betul. Sama ada kita nak buat yang suka ni 3 baris, 4 baris ataupun kita nak buat zigzag pun boleh macam ni. Okey. Anda kena rancang kena rancang apa anda nak tanam, apa anda nak guna, itu kena pasti dulu. Ukur dulu jangan yang ni dengan bekas kita. Kan ukur saiz. Bekas saiz. Okey. Bila kata kita dah kita dah lukis kan? Kita dah
Ni kita Ikut, lukiskan. Okey. lukiskan ni. Kita Ikut. lukiskan, buat bulatan dia kan, bulatan dia dan kemudian baru kita potong. Macam ni baru jadi macam ni. Okey, Okay, ni saya ada, sambung sikit lah. ni belum sempat lagi nak potong dia. Kita potong. Anda boleh gunalah kreativiti anda lah macam mana nak potong kan. Dia nak gunakan gunting yang tajam Gunting lah, dan dia apa ni? Dia tajam dan panjang, yang lurus, yang panjang tau. Sebab kalau gunting yang macam jenis tebal tu dia susah sikit kita nak mengguntingkan dia. Okey. Jadi kita cantikkan dia sikit. Okey, untuk ini tips untuk nak buat lubang ni, pastikan anda buat lubang tu jangan betul-betul ikut saiz yang kita buat. Macam ni kan. Saya buat lubang apa ni? Garisan bulat tadi. Bulat ikut pot tadi, kita gunting dalam sikit supaya kita nak letak pot ni dia boleh tergantung. Kalau tak nanti kalau besar sangat dia akan masuk ke dalam. Jadi dia tak boleh tergantung. Jadi dia boleh jadi macam ni. Nampak? Okey, jadi macam ni. So boleh tergantung lah. Alright. Okey. Okey, kemudian bila kita dah siap yang letak situ, kita siapkan dulu takung kita dah buat siap takung kan. Kita nak sediakan. Okey. Kita dah nak pindah anak pokok ni Tadi kita dah siap dengan anak pokok semayang kita. Mungkin dah 3-4 hari dah bekas cantik takung. dah. Okay, untuk bekas takung ni tak kisah anda gunakan bekas takung apa jua yang ada di rumah, asalkan ianya lebih baik plastik, dia tidak boleh telus cahaya, bukan bekas yang jernih, tak telus cahaya, lepas tu tidak boleh serap haba. Okay, sebab bila dia warna putih dia boleh serap cahaya, nanti akan menyebabkan lumut nanti. Dia ada tindak balas kat dalam tindak balas kimia dengan baja lumut ni tadi pun lah. makanan juga, makanan air baja dia, sebab dia air baja kan di sini. Lumut akan menumpang lah. Ya, dia akan menumpang sayur kita untuk dapatkan nutrien tu. Pokok kita tak besar tapi lumut kita banyak. Ada pesaing di dalam takung kita nanti. Okey, so untuk takung ni saya dah letakkan ni air ni air pipe biasa. Okey, kita gunakan baja AB larutan A, larutan B. Baja A, baja B. Okey, untuk baja AB ni kita tak boleh letak dulu dua-dua dalam takung yang kosong. Kita kena letak air dulu supaya dia tiada tindak balas kimia di situ yang menyebabkan akan mengurangkan kualiti baja tu nanti. Okey. So untuk nak letak dalam takung ni dia lebih kurang dalam 7 liter macam tu. Okey. Kita akan gunakan ni bekas pengukur larutan baja. Okay, kat sini biasanya kalau penjual kadang-kadang dia ada sedikan plastik. Kalau misalnya kata dia tak ada, anda boleh gunakan syringe. Syringe yang kita bagi ubat pada kanak-kanak tu kan ada pengukuran berapa mililiter kat situ, kita boleh gunakan itu. So jangan rasa susah nak ni. Okay, kita letakkan air baja. Saya letakkan dulu dengan 10 ml. Okay, nampak 10 ml dulu. A dulu. Okay, kemudian kita kacau dalam ni. Okay, kemudian kita letak baja B. Okay. Kita biasakan letak dulu pada kuantiti yang rendah. Jangan terus letak pada kuantiti yang tinggi. Okay, kalau 10 ml A, B pun 10 ml juga. Dia mesti sama. Okay, kita tuang dan kita kacau. Okay. Di sini saya ada alat pengukuran isi meter untuk mengukur kadar kepekatan baja. Okay. Kalau anda tak ada pun tak apa, tak ada masalah sebab ada penjual dia dah siap-siap kira. Kalau anda gunakan 10 ml A, 10 ml B, mungkin isi dia akan dapat 1.2. Okay. Ataupun dia guna satu penutup A, satu penutup B, campurkan, dia akan mendapatkan 1.2 sebab dia dah buat lah. Jadi anda tak perlu susah hati kalau tak ada alat pengukur isi meter. So ni adalah alat pengukur isi meter yang bagi mengukur kadar kepekatan baja. So saya akan cek berapa kadar kepekatan baja di sini. Okey, nampak tadi kita letak 700 10 mil dapat 700. Jadinya saya kena tambah lagi. Okey. Tambah lagi lebih kurang dalam, sebab untuk permulaan ni kita kena dapatkan isi lebih kurang dalam 1.2. Okey. 1.2 dulu peringkat awal. Okay, untuk sayur berdaun biasanya isi yang kita pakai adalah 1.2 hingga 2. Okey. Jadi untuk awal-awal ni biji benih awal kita letak 1.2 pun dah cukup. Okey, sekejap saya tutup dulu, takut tertumpah ni pula. Okey, kita ukur sekali lagi. Okey, nampak dapat 1.1. Nampak? Okey, bila 1.1 ni lebih kurang lah dekat 1.2. So okey, dah cukup dah untuk kita
punya larutan baja ni. Okey. Okey, kat mana nak beli ni? Kat mana nak beli ni? Mana nak Okey, beli? platform e-dagang. Isi meter. You Ingat type je isi meter dan anda boleh dapat. Ada macam-macam harga, murah dan mahal pun ada, bergantung pada poket kita. Inilah tebal ataupun larutan nipis. baju kita dah siap. Larutan baju. Okey, satu lagi alat pH. Okey, pH meter. Okey, pH pun boleh okey. Lebih kurang kita ada punya pH ni 6, 6.7, 6.6. Okey, untuk pH yang baik untuk pokok, Tanaman tanaman 5 Tanaman. hingga 6.5 lebih Tanaman. kurang. So ni 6.6 pun dia 5, okey, 5.6 boleh terima. Ya, Lima. betul. Okay. 5.6. Tapi kalau tak ada pH pun jangan risau sebab air kita memang sentiasa ada kualiti air kita di Malaysia bagus. Memang kata orang dah ada pH yang sesuai, tak ada masalah. Okey. Jadi anda gunakan air bersih lah kan. So larutan air Air. kita, larutan nutrien kita dah ready dah dan sedia. kita ambil tutup. Jadi Okey. penutup pun dah sedia tadi. Kena buat Penutup kan? dah. Mesti ada penutup Okey. Okay, Puan Okey. Nafisah boleh ambil biji benih yang bercambah tu. Okey, ni semayang kita yang dah ada biji benih Yang dah bercambah, dah ni lebih bercambah. kurang umur seminggu. Okey, seminggu seminggu kita pastikan dah berdaun lah kan. Ada daun lah. Ada daun. Dah boleh Korang tengok kat transfer. sini. Tu kan, berdaun tu. Okey, berdaun. Kemudian Okey, kita nak keluarkan, pindahkan. cabut. Selesai. Kita satu-satu. Pastikan Letak Maaf lah Okey. pastikan jangan pula terkena koyak. Koyak tu kena lembut-lembut sikit. Nanti kan kena pada bahagian akar Okey, pula dia. pastikan tu. nampak akar Akar. dia? Lama. Okey, nampak. Akar. Pastikan juga semayang ni ada akar. Okey. Kalau nanti kan anda dah masukkan, kenapa tak tumbuh-tumbuh ni kan? Okey. Jom akar tak kita keluar lagi. pindahkan benih Okey, kita ke jom. dalam media. Okey, itu sebab tadi kita potong Okey. sikit kan. Kita nak pastikan ada juga orang juga orang yang potong habis Ya, ada potong potong habis. Boleh, tak ada tak masalah. ada masalah Boleh. jangan pula nanti tuan kata Senang. kena potong macam ni kan. Ini supaya saya senang nak angkat-angkat apa semua tu je. Okey. Supaya kita senang kawal. Okey, jadi yang tadi kita benih tadi semayan, kita masukkan dalam pot kita. Okey, macam ni. Nampak tak? Jadi bila kita potong kita punya pot tu besar, dia akan tutup tau lubang ni. Jadi tak ada jentik-jentik. Jentik nyamuk cahaya untuk masuk. cahaya Pun tak berpeluang nak itu masuk. kelebihan dia lah kalau kita penuhkan okey. ruang Nampak? dalam Peluang, pot okey, ni. dengan pot ni. Kadang-kadang orang potong kecil-kecil lagi. Kalau 1 kecil tu cm. kan. Jadi memanglah jimat tetapi akan menyebabkan sukar pula kita nak Itulah mengendalikan. mungkin kita takut pengurusan nyamuk kan Ya. masuk. Okey. kita Pastikan masukkan. akar tu hati-hati ya. Akar ni kena pastikan dia memang masuk elok lah. Kita penuhkan semua bekas kita tadi. Okey, anda boleh letak sama ada 2 ataupun 1 atau 2 pokok lah, tak ada masalah. Kalau kata 3 macam ni dia ada 3, kita biarkan dulu, kita tunggu sampai pokok tu nampak Membesar mana satu yang kata vigorous yang paling lebih besar. lebih Lebih tahan lah, cepat lebih cepat besar. Cepat besar. Yang tak besar tu kita boleh cabut dah, kemudian jangan cabut sekarang, sayang pula. Okey, dan kita pastikan larutan air dengan pot ni dia hampir mencecah pada pot bawah dia Mesti mencecah mencecah. Dia bukan sampai rendam tapi dia cecah. cecah. Kalau rendam dia akan menyebabkan masalah tiada pengudaan di bawah. Tu nanti so akar tu akar terendam kan. Terendam lepas tu dia tak bernafas. Sukar untuk bercambah lah. Sukar untuk bernafas. Okey, lagi Dia tu. bernafas, dia tak boleh bernafas. Ada lagi 2. Tu satu lagi yang nak bercambah pun kita boleh letak juga. Okey. Okey, so yang ni kos dia lebih kurang tak sampai RM15. Sebab apa? Bekas ni RM2 sen. Yang ni baru RM8, dah RM4 lah lebih kurang. Okay, katalah ni RM40 sen. Kita pakai berapa je? 8. 8 kali RM40 sen baru RM3. Dah RM7. Okay, air baja yang ni dalam RM5. Boleh pakai tahan lama, berulang kali. Baru sikit je tadi kan. Kita gunakan kita sikit je tadi. Jadi kan dah berapa ringgit? RM8 campur ni RM12. Nampak? Betul tak? Kalau anda ada perasan tak kalau anda beli set yang sedia ada di kedai ataupun bukan harga bawah RM20 kan? Mesti lebih. Pasti kan? Mesti lebih harga dia. Okay. Tadi semayang tadi kalau tadi dah seminggu kan pemani kan. Kalau seminggu ni memang
sekarang ni nutrien dia tak ada nutrien tau ada. kat dalam ni. So dia pastikan dia perlukan baja. Bila dah seminggu ni kan, bila dia dah kena. ada daun hijau ni, dia perlukan baja. Bagi dia cepat Cepat. membesar. Kalau tak nanti dia akan jadi macam togeh. Dia akan tumbuh macam kurus meninggi. Kalau anda perasan siapa yang buat semayan, kurus tinggi. Mungkin anda dah terlebih hari, dah hamba tak bagi baja. Kan ni yang macam Itu tu yang lah. kadang-kadang orang tanya kenapa Oh, pokok selalu saya orang tanya. meninggi, kurus, tak boleh. gemuk, Tak gemuk, kurus tak tinggi. hijau. Pastikan dia perlukan makanan macam okey. kita juga. Okey, jom. Kita ada satu lagi. Katalah susah nak dapat net pot tu tadi kan, yang jaring tu. Okey, apa yang kita boleh buat Puan Nafisah? Ni botol, apa ni, bukan botol ni. Cawan plastik yang cawan plastik. kita minum selalu parti kenduri. Sekarang ni susah sikit dapat kenduri kan, tak boleh kenduri. Sekarang dah PKP kan, tak ada majlis-majlis. Cawan plastik ni kita boleh gunakan, kita gunakan untuk kita letakkan kita punya media. Kita gantikan sebagai pot ni lah. Ya, tapi pot. kena pastikan kita lubang. Kena Kita ada lubang lah. Macam samalah konsep dia kan. Kalau anda boleh tengokkan yang konsep ni, kita lubangkan juga pada cawan ni. Nak lubangkan dia kita guna, nak boleh soldering. Yang bahan pemanas tu kita lubangkan okey. Lubangkan ataupun kita boleh guna paku panas ataupun pisau yang kita panaskan kita lubangkan dia. So pastikan dia lubang keliling dan di bawah supaya akar tu boleh keluar dan air boleh silap masuk. Kalau anda nak gunting pun boleh kan Puan Boleh. Madia? Gunting je tadi tepi-tepi ni kan. Ada yang gunting. Ni pun ada yang gunting. Okey, dia gunting je kat tepi ni je pun boleh. Kalau lah tak ada pemanas pun tak tahu nak lubangkan macam mana kan. Anda boleh guna kreativiti anda. Anda nak gunting je kat tepi-tepi ni. Gunting. Ni murah je. Kita beli kadang-kadang Satu 50 pack. tu satu pack dalam RM3 juga kan. Kita Betul. pakai berapa je. Pun lagi murah. Okey. So yang bekas ni ni saya nak tunjuk kalau bekas jenis. Bekas jenis ni elakkan kita guna. Yang ni saya nak tunjukkan sebab saya nak bagi supaya yang kata aras air tu. Aras air. Just kita nak tunjuk kita nak tunjuk aras air. Okey. Sebab kalau boleh kita nampak elakkan tapung duk sinar lah. Duk sinar ni yang macam Puan Mani cakap tadi. Kita ada magic. Macam mana kita nak magic. musnahkan duk Okey. sinar ni. Okey, tapi sebelum tu untuk yang kat sini, kalau tadi kata tak ada span, kita boleh guna satu lagi. Aquarium punya filter. Filter. Filter jangan aquarium. Jangan buang satu jangan hal. buang. Lepas tu kita boleh mudah dapat kedai aquarium banyak kan. Kita potong pun sama. Yang ni kita potong tapi kita tak potong habis Kita buat macam potong V ni. Potong tepi potong tepi dia. Yang ni kita nak buat teknik Satu keratan. lagi teknik keratan. Tadi kita okey. buat semayang biji Sekejap, benih Saya ambil pokok keratan di sini keratan. Okey. Kita Okey. ke sana. Kita ke Untuk sana. keratan ni, macam ni ni kesum daun pudina. Kesum pudina ni kita potong, dah boleh potong untuk buat keratan. Kita ambil, kita cutting dia. Kalau kita tips tanam kesum ni, kita kena rajin-rajin untuk kita potong dia, bagi dia rimbun. Supaya dia rimbun kan. Jadi, tetapi kalau untuk keratan keratan batang, kita guna sebagai teknik keratan tadi semayang biji benih kan. Yang ni keratan batang, kita kena buang dulu daun-daun ni. Okey? Supaya kita nak bagi dia akar. Kita nak wujudkan, kita nak bagi dia akar dulu, kita buang. Nak bagi cepatkan pengakaran tu keluar. Okey? So yang ni selitkan. Okay, anda boleh selitkan 1 ataupun 2-3 pokok pada kita punya span tadi. Kalau kita tak buang daun, pokok tu dia akan layu dan dia lambat sikit lah. Okay, letak 2-3 pun dah cukup. Okay. Pastikan betul ya. Jangan terbalik pula. Jangan terbalik. Jangan terbalik letak. Satu lagi tips, kalau kata kita nak tahu, nak pastikan mana bawah, mana pangkal, mana pucuk kan. Kita potong serong macam ni kita potong serong. Dan pastikan ada anak nut dia dekat atas ni lah. Yang boleh keluar pucuk baru. Ini pucuk akan keluar di bahagian sini tepi dia. Akar akan keluar di bahagian sini. Mungkin kan orang tak tahu dia keluar kat mana kan. Okay. So kita buat beberapa lah keratan. Ni daun-daun kesum ni kita boleh gunakan, jangan buang. Kita boleh gunakan nanti nak masak asam pedas kan. Sedapnya. Tengah hari ni apa idea nak masak dah tak tahu kan. Kita boleh masak asam pedas. Okey, sama juga dengan daun pudina. Sama juga kalau anda nak gunakan span tadi, sama je teknik dia. Potong tepi je. Potong tepi kan. Dia tujuannya dia boleh memegang kita punya tanaman dan juga dia boleh bantu menyerap nutrien dan air span ni. Sebab kalau kita tak guna span, pokok kita akan terlentuk-lentuk. Dia takkan
takkan berdiri tegak. Okey. Jadinya ini kita buat Selit-selit untuk je. Pudina juga. Pudina ni pun senang. Senang sangat hidup dengan teknik macam ni. Dia sangat suka dengan cara macam ni. Pemani pokok pegaga boleh guna. Pegaga boleh? Pula. Boleh. Pokok pegaga. Semua pegaga ni dia kan nanti Dia menjala-jala kan. Kena sentiasa Kena cantas lah. kena pastikan kemaskan kedudukan dia tu. Ya, Sesuai betul. lah. Okey, dah cukup tak kita punya takun tu boleh dapat 5 ke? 5. Kita buang sikit untuk ni. Supaya kita nak akar dia keluar bawah. Bagi cepat. Tengok ni, kreatif. Satu ni sampai ada kesum dengan Pudina. Dah ada 2 sekali lah. Saya dah terletak 2 dah. Okey. Anda nak kreatif, anda nak apa? Tanaman campuran ke kan? Campuran. Lah kita tanaman di rumah kita sendiri dah kan. Ikut suka lah. Ikut Suka nak suka. buat. Ikut suka Macam je. tu lah. Kecuali lah kan. Boleh terkejut ni. Ada 2. Kita tanam apa? Tadi kesum saja kan? Okey, cukup tak berapa? Dapat. Okey. Boleh lah tu. Okey, kita tukarlah. Kita tukar kesum ni. Berselitkan dia. Pudina tadi Okey, Pudina. Pastikan anda kena tahu ini pudina. Kan nanti keluar. Dah keluar pokok apa tak tahu pula kan. Okey. Kemudian kita masukkan di ni. dalam pot kita ni. Dalam Pot apa tadi cawan plastik kita, okey? Macam ni. Kita masukkan je. Sama macam tadi lah. Sama macam tadi. Kalau nak basahkan apa? Yang ni nak basahkan boleh, ni tak kan? basahkan pun tak apa. Kalau basahkan awal. pun boleh. Okey, jom kita ke sana. Okey. Kita ke sana ke sini lah ya. Okey, di dalam ni kita masukkan, okey, macam ni kan tadi. Okey, kita masukkan je. Satu lagi Pemani, ada baja lain sebelum baja AB yang kita boleh gunakan. Okey, dia ada baja larut air. Dipanggil baja larut air. Okey, kalau anda perasan yang macam butiran warna hijau, merah apa semua, yang tu boleh juga digunakan. Dia larut air NPK, dia dah 15, 18 tapi baja putih, dia baja putih biji. Dia macam garam tau. Warna hijau macam tu. Tu pun boleh gunakan juga. Yang tapi tu pastikan kena larutkan lah. Kena bancur kena bancur. Ikut arahan ni pada apa bukusan baja tu. Tu kita panggil sebagai baja larut air. Okey, ini pastikan macam ni. Ini dah tersedia. Kalau kat kedai ini dah tersedia dalam bentuk larutan lah. Baja AB ni. Okey. Ada juga yang berbutir lah kan Puan Mah ni? Ya, ada juga yang butir. Dia macam garam tu lah, tu pun boleh. Kalau anda nak buat dalam skala besar, anda boleh beli yang butir untuk buat bancuhan. Yang tu dia tak kira yang ada AB lah. Dia memang satu jenis macam tu je. Okey, nampak? Okey, saya dah masukkan. Okey, then saya akan masukkan ni. Yang ni saya dah letak baja. Okey, Ini ini dah letak baja. dah Dah siap. Okey, nampak tak? Garisan dia. Okey, jadi dia ada ruang untuk pengudaraan juga. Okey. Okay, ni kita boleh guna untuk keratan juga untuk ni. Okey, tadi saya nak tunjuk magic kan. Kita tak nak, kalau boleh elakkan berkalut sinar sebab dia akan menyebabkan lumut apabila cahaya matahari masuk. Okey. Kalau kita ada plastik hitam atau plastik yang delivery tu, kita boleh cover. Sama ada kita nak masukkan dia, kan kita simpulkan ataupun kita coverkan keliling dia dengan plastik ni. Asalkan itu cahaya kalau yang kita nak buat magic tadi lah kan. Mana nak magickan look sinar tu. Okay. Kita balut lah. Kita balut lah. Kita balut lah kan. Supaya tak berlumut. Mungkin kita kat rumah kita ada orang kata apa terpawai yang warna putih kan yang kita tak nak guna dah kan. Betul. Ni kan sebenarnya terpawai isi barang dapur saya. Rumah dah legap macam kita tengok dah tak cantik dah tak nak guna tu boleh guna jugalah. Masih boleh guna. Tapi pastikan mungkin anda berbalut lah. Kalau jenis tu balut lah. Kalau jenis kan look sinar lah. Pokok tak membesar tetapi kita punya bekas ni berlumut. Takut berlumut. Tadilah ada bilang sayang rugi pada baja. Lumut tu akan hidup di dalam dalam larutan tadi dan dia akan tumbuh juga pada akar kan. Dia akan mengganggu akar tu, dia penuh pada akar tu nanti. Kita nak tengok pokok kita yang besar tu. Dia punya akar dia macam mana tadi. Sekejap Okay. Akar. Nampak? Akar yang cantik. Nampak ni. Okay. Dia akan menjala macam ni. Ini pokok yang dah besar Dia dah besar. Okay. Bila pokok salad ni baru 2 minggu. 2 minggu. Keratan ni pun sama 2 minggu je. Yang besar. Baru 2 minggu. Okay. Nampak? Tadi air kita letak atas. Kemudian nanti dia lama-lama dia akan surut sendiri tau. Jadi kalau kata macam kesum, pudina ni kita kena rajin tengoklah top up air.
top up air dia sebab dia kita pakai lama kan. Tapi kalau pokok sayur tu kalau dah kurang air tak apa, sebab bila tanda air tu dah habis kita boleh kata orang harvest lah pokok tu. Nampak dah ada punya akar dia cantik. Pastikan anda nampak anda tengok lah. Tengok dia buka jugalah kan, cantik tengok. akar dia. Kalau yang dah terkena perosak ke apa kan, yang akar dia dah macam hitam Faham ni. Dia kalau tanda akar pokok Rosak. sihat kan, pokok sihat Pokok akar sihat. dia putih. Kalau kata pokok tu kurang sihat, akar dia warna coklat sikit. Coklat kadang okay. hitam. So ni kita punya ni saya tunjuk akar. Okay, yang ni pokok sawi Pak Choi ni pun sama juga, nampak. Okay, nampak. Okay, ni apa dia? Apa? Ni Apa tanda-tanda ni? Nama dia kain flannel. Okey, tak ada pun tak apa, letak pun tak ada masalah. Saya letak ni sebenarnya mula dulu saya buat hidroponik secara vertikal yang menegak tu. Okey, so saya pakai yang ni. Jadi saya malas nak buka dah kain ni, saya pakai je benda yang sama. So saya letakkan. Okey, nampak ni kain flannel. Tak ada pun tak apa, jangan risau. Fungsi dia Dia nak bantu serap air. untuk serap nutrien air dan tadilah. Bila kita Okey. jauh daripada sebagai perantara untuk kita serap nutrien tadi. Okay, nampak. Yang ni, yang sawi ni, minggu ni dah boleh harvest. Okey, tapi saya nak bagi tips juga sikit. Okay. Saya nak bagi tips juga. Sebelum kita harvest, sebaiknya lah kita tukar dulu larutan nutrien ni dengan air sebaiknya, supaya kita nak kurangkan kandungan nitrat dalam pokok berkenaan. Maksudnya kita buang air tu, air baja tu kita letaklah kat pokok-pokok yang lain. Lepas tu kita letakkan air biasa dalam 2-3 hari lah. Kita flush balik. Okay, macam ni. Nampak? Best kan? Nak masak kan? kita pakai yang fresh. Nampak macam segar ni, saja. terus Masak pun sedap. sedap manis. Betul. Jadi kalau kata kita nak harvest, kita nak pakai pot ni lama, kita kena potong bawah ataupun kita kerat bawah ni. Ikutlah mana yang mudah. Tapi kalau ni kita potong je lah. So, kita jangan tarik terus tau, sebab nanti takut pot ni pecah. Sayang, kita pakai banyak kali. Kita boleh pakai banyak kali. Kalau kita tarik pun perlahan-lahan lah, tarik berhati-hati. perlahan-lahan. Okay. So yang ni dalam minggu ni dah boleh harvest lah. Kita flush je dengan air biasa. Nanti kita harvest. Kalau harvest tu memang seronok sekali. Okay. Satu lagi yang last. Itulah, ni paling mudah lah. Saya juga DIY. DIY lagi. Span tak ada. Kata macam mana nak buat bekas yang buat tu pun tak ada. Okay. Kita guna tapis. Nak beli penutup pun tak ada kan. Nampak? Ini semua ada di rumah anda. Kita ada tapis yang biasa Ini ni. ada di rumah kan. Kan kita taburkan biji benih kangkung. Yang ni saya biji benih kangkung saya taburkan. Ini pun usia dia lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Kangkung memang cepat ya. Sangat cepat. Sangat cepat. Sekarang kangkung Mudah. mahal tau. RM8. RM8. Saya dah mahal. RM8 sekarang sekilo kangkung. Jadi kenapa kita tak tanam kan? Lagi kita dapat yang fresh, yang segar dan yang penting dia bebas daripada racun serangga. Kalau anda ada penapis yang bulat pun boleh kan Puan ni? Boleh, tak ada bawah masalah. pun kita ambil biasanya yang bulat lah kan. Ada biasa baldi pun boleh. Baldi ataupun betul kita letak dalam baldi je. Baldi boleh, tong boleh, tak ada masalah, nampak? So segar. Nak masak just petik je. Itu dia yang penting, segar. Ada lagi satu tips saya nak share untuk kangkung ni. Kalau anda tuai, okay, ni nak memudahkan lah. Kita just potong. Jangan potong habis tau. Jangan cabut. Sebab kita potong nanti akan keluar pucuk baru. Kita boleh harvest lagi nanti. Kita boleh dia kata ada berkali-kali lah kita boleh harvest. Tanam sekali, tuai berkali-kali. Tuai berkali-kali, macam betul. tu. Ada satu soalan lagi tadi Puan Mani yang kandungan air. Isu padu air tadi. Ada yang tanya tu. Ada yang tanya. Macam yang bekas ni lebih kurang 7 liter. Kalau kata ada bekas yang besar, kalau kata nak buat macam lain, ini lebih kurang tray 7 tau. liter. Tray yang biasa kita Dia lebih nampak. kurang 7 liter. Kalau nak masuk, tips anda dia, perhatikan lah. Ini tips tray dia biasa. paras kita punya jari lebih kurang dalam 1 inci macam ni, ataupun kita tengok pada paras pot kita. Macam ni kan. Kita nak masukkan, kira air tu berada di sini. Sebab pot yang kita akan beli kadang mungkin juga berbagai saiz kan. Macam ni berbeza dengan yang anda coklat kena tadi. pastikan lah
Dia Ha. tadi mencecah air kan. Yang ni panjang, dia lebih kurang 6 cm, yang tu dia 4.5 cm saja. Itu yang anda so, kena so pastikan anda tu. kena tengok sebab dari segi liter air dalam kandungan tu depends pada bekas yang anda gunakan atau pot yang anda gunakan. Okey. So kita masuk balik untuk ni. Okey, dah kita dah buat tadi kan kat rasa? mana kita nak letak dia. Kat mana ni? Dah Ah. siap semua? Dah siap. Nak letak Okey. kat mana? Ruang depan, Kita ruang letak belakang. dekat porch kan, porch rumah ataupun tepi-tepi bumbung. Pastikan dia dapat kena cahaya direct pagi. Cahaya pagi. Cahaya pagi dia sebaik-baiknya untuk daun Kita ni utamakan pagi. cahaya pagi kan Ya. Puan Mani. Okey, daun dia perlukan cahaya lebih kurang 4 hingga 5 jam sehari. Okey, untuk daun. Tapi kalau sayuran berbuah dia memerlukan lebih kurang 8 jam. Lama. Jadi Satu hari siang tu lah. cahaya secara direct lah. Jadi kalau kata kat rumah kita ada ruang-ruang tepi balkoni kita ada cahaya kan, kita boleh letak di situ dah cukup. Okey. Jangan Itulah. risau kadang pokok tu nampak layu sikit sebab yelah cahaya tengah dah sampai tengah hari dia akan layu sikit tetapi dia akan petang dia akan segar balik. Segar kembali. Jangan bimbang. Tu kalau kat rumah anda boleh check lah kan. Ya. Kawasan mana cahaya pagi dia naik cahaya pagi pada awal pagi tu lah. Ya. Jangan letak pula cahaya petang yang lebih kan. Okay, fotosintesis pokok ni dia sangat aktif pada waktu pagi tau. Terutama cahaya lebih kurang dalam pukul 8 hingga pukul 10, 11 pagi. Itu ada waktu yang sangat sesuai proses fotosintesis tu berlaku. Dan sebab dia menyerap dia membuat makanan, dia menyerap cahaya, air, nutrien pada waktu tu. Itu yang kalau kita dapat cahaya yang cukup pada waktu pagi tu, so pokok kita akan cantik lah. Okay, cantik, segar dan sihat. Okay, so saya rasa kalau kata anda kat rumah buat teknik DIY takung ni, okay, sesiapa yang buat teknik ni, okay, boleh post di laman Facebook UCTC kita dengan hashtag satu rumah satu takung. Okey. Sebab kita nak tengok anda dapat tak menghasilkan DIY takung sendiri ni. Ini kami dah tunjukkan teknik asas Teknik asas untuk satu sistem hidroponik yang paling ringkas. Kita panggil sistem hidroponik takung. Ya, ini DIY DIY lagi. Yang lebih jimat, lebih mudah. Lagi kata mesra alam. Mesra alam. Dan dapat sayur yang sihat. Kan? Betul tu. Boleh petik sendiri. Kan kita nak bagi kepada kita tapi sebelum tu Mama ni, saya nak maklumkan siapa yang tengah melayari Facebook UCTC, kita ada sedikit masalah untuk kita letakkan link pendaftaran. Anda boleh dapatkan link pendaftaran untuk program ni dan untuk mendapatkan e-sijil melalui Facebook Universiti Putra Malaysia. Untuk kalau nak segera waktu sekarang untuk anda daftar, anda perlu ke Facebook Universiti Putra Malaysia untuk dapatkan link di ruang komen. Sebab kita sikit masalah, minta maaf untuk di link UCTC lah di laman Facebook UCTC. Okey. Okey. Apa soalan? Kita ada sedikit soalan. Kita nak bagi hadiah juga kepada penonton yang setia menunggu kita sampai ke penghujung ni. Tapi cuma ada satu pemenang saja kan yang kita boleh bagi. Okey, di mana pemenang nanti dia akan kita akan hubungi berdasarkan jawapan yang paling tepat dan paling cepat. Paling cepat. Hadiah dia apa? Kita bagi satu set takung hidroponik takung ni nanti. Okey, so apa dia soalan dia? Okey. Sabar semua nak tahu kan soalan apa dia. Soalan pertama Puan Mahani? Soalan pertama. Okey. Kita ada dua soalan. Sesiapa yang nak menjawab, okey, anda boleh letak di ruang komen, letak kedua-dua jawapan di ruangan komen berkenaan. Dengar dua-dua soalan ya. Kena ada dua jawapan, dengar dua soalan, jawab dua soalan. Kalau kata anda letak satu je jawapan di ruangan komen tepat, tetapi satu tu kita tunggu, jangan jawab lagi ya. Okey, soalan tak pertama dikira Puan pemenang. Mahani. Soalan pertama. Soalan pertama saya, okey, jeng. Cepat bersedia. Berikan 3 jenis media semaian selain daripada span. Apa dia? Media semaian Okay, saya ulang sekali lagi. Berikan media 3 jenis media semaian yang kita boleh gunakan selain daripada span. Okay, itu soalan pertama kita. Okey, soalan kedua. Soalan kedua kita. Semua masih tak sabar, petak tangan ni. Soalan kedua kita, apakah alat yang kita gunakan untuk mengukur larutan baja? Tadi Puan Mahni ada tunjuk juga. Ulang sekali lagi. Okey, soalan
Okay, yang pertama tadi, berikan 3 jenis media semayang yang boleh digunakan selain daripada sponge. Untuk sistem hidroponik untuk ya. sistem hidroponik Okay. kita hari ini. Dan satu lagi, apakah alat yang kita gunakan untuk mengukur kepekatan baja. Okay, so itu saja Saya rasa kita dah soalan-soalan ni. Nanti kita akan kontak balik kepada mereka pemenang yang berjaya. yang berjaya menjawab kita akan 2 soalan kita pada hari. So hadiahnya nanti kita akan beri 1 set takung. kita akan juga hubungi. maklumkan juga dalam Facebook lah Ya. kan. Takut nanti yang lain tertunggu-tunggu Ya. bertanya-tanya saya menang ke tak kan. Kita akan umumkan jugalah nanti dalam ruang komen Tapi yang kan. tak berjaya tu jangan kecil hati. Jangan kecil-kecil. Kita akan ada lagi siri banyak lagi. Banyak lagi. Mungkin sistem lain pula yang kita sistem ya. hidroponik yang lain pula yang Pada kita akan akan bawakan datang. pada siri akan datang. Next week kita ada apa? Dapur Putra. Dapur Putra jangan lupa. Minggu depan minggu 25 hari 25 bulan bulan. kita akan demokan resepi Ya. masakan. Warisan, masakan Melayu. warisan masak hijau yang dibawakan khas oleh Profesor Dr. Syarim daripada Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Pada waktu yang sama 10 pagi kita akan lihat demo apakah itu masakan hijau, masak hijau. Tema dia masak hijau. Okey. Untuk nanti untuk siri yang tanaman selepas minggu seterusnya. Ya, minggu Kita akan akan jumpa datang satu lagi. Seminggu seterusnya nanti kita akan jumpa lagi pula untuk siri Ya, betul. untuk tanaman. Ha-ha. Untuk apa program pemahan ni? Kecoh, kecoh. Tani. Tani. Okey. So, kita Maknanya- ucapkan ribuan terima kasih Ya, kot kita kepada ucapkan anda terima semua kasih. tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi bersama-sama kami daripada awal hingga ke akhir penghujung rancangan dan selalulah support program-program kami di UCTC. Jangan lupa like, Jangan lupa juga, like, share. share Facebook UCTC. Banyak info-info Betul. yang kita sampaikan dalam Facebook. Ya, Memang Facebook. kita gunakan platform Facebook Kalau untuk kata anda maklumat-maklumat. ada persoalan atau pertanyaan, pertanyaan. boleh emailkan di UCTC at upm.utcc_all@upm.edu.my ataupun mungkin boleh hubungi kami juga kot. Boleh. Okey lah, saya boleh bagilah nombor phone kot kan kalau ada pertanyaan. Nombor telefon saya 019 700 2040. Nampak tak cantik kan nombor hotline. Okey, kalau nak hubungi saya pun boleh juga 0397691819 ataupun layari laman Laman web web. kami untuk dapatkan mungkin nota-nota, nota-nota berkaitan dengan tanaman dan juga maklumat-maklumat. Dekat berkaitan Facebook dengan pun UCTC. boleh PM Messenger, personal message ataupun boleh WhatsApp jugalah. Kadang-kadang kalau call tu tak dapat, WhatsApp tu mungkin kita akan jawab lah kemudian kan. Ya, betul. Okay, WhatsApp kan sekarang kan. Okey, kita memang UCCC menyediakan perkhidmatan untuk Membantu komuniti. membantu memberi komuniti. khidmat Kami memberi khidmat nasihat. Anda boleh hubungi kami bila-bila masa sahaja. Jadi saya rasanya kita dah sampai di penghujung rancangan, kita tak nak pun lama-lama. Ya. Okey, mungkin next siri nanti kita jumpa lagi dengan Di staff UCTC yang lain kan. dan juga di waktu yang samalah insya-Allah. Okey. Okay, salam. Jumpa Okey, lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Kecoh Kecoh tani.